surat ini adalah tulen. Ya. Dan dalam surat-surat ini, antara perkara-perkara yang disebut adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang, menukar Perdana Menteri dan menjanjikan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan video ini, pastikan Anda subscribe dan juga tekan butang lonceng Aki Channel. Kita nantikan selepas. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir di sidang media pada tengah hari ini, dan saya harap semua orang dalam keadaan baik, selamat, patuh pada SOP dan jangan ada baru kluster terpecat. Pertama, saya minta maaf pada rakan-rakan media yang banyak menelpon, mesej, tag pada saya dan saya tak jawab. Ini adalah kerana saya fikir dalam situasi yang agak saya sendiri pun terkejut. Jadi lebih baik saya tidak memberikan reaksi secara spontan supaya orang kata tidak memburukkan lagi suasana. Dan saya mengambil masa 24 jam lah kira-kira daripada mula mendengar berita tu ke dia untuk menyampaikan reaksi saya. Dan insyaAllah kalau saudara-saudari mahu bertanya apa-apa kemudiannya, silalah berbuat demikian. Yang pentingnya segala-galanya mesti diuruskan dengan tenang dan baik, dan jangan membawa kepada apa-apa perkara yang tidak membawa kebaikan kepada sesiapa. Saya ingin maklumkan bahawa pada kira-kira pukul 12.36 semalam, 5 bulan Januari 2021, saya telah menerima berita daripada rakan-rakan media bahawasanya saya telah dipecat dari jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional dan juga Setiausaha Agung Bersama Muafakat Nasional berkuat kuasa serta-merta pada ketika itu, dan tempat saya telah diumumkan digantikan dengan Datuk Seri Ahmad bin Mazlan, rakan saya. Mengikut Perlembagaan Barisan Nasional, Setiausaha Agung hendaklah dilantik oleh pengurusi setelah berunding dengan Dewan Tertinggi Barisan Nasional untuk memegang jawatan tersebut selama 2 tahun bagi sesuatu pelantikan, dan Setiausaha Agung bertanggungjawab ke atas pentadbiran Barisan Nasional. Saya telah dilantik sebagai Setiausaha Barisan Nasional pada 16 hari bulan Mac tahun 2020, iaitu kira-kira 10 bulan yang lalu. Bagi pihak diri saya ingin menegaskan bahawa saya menerima keputusan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengurusi Barisan Nasional, yang memecat saya, dan saya telah maklumkan juga kepada beliau semalam melalui WhatsApp pada kira-kira jam 1.51 semalam. Dan untuk itu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional selama tempoh yang tersebut.
Saya sebenarnya sangat sedar bahawa seseorang Setiausaha Agong, terutama sekali Setiausaha Agong Barisan Nasional, yang dipertanggungjawabkan ke atas pentadbiran Barisan Nasional yang merangkumi berbagai parti, khususnya MCA, MIC, UMNO dan PBRS. Pada masa yang sama, harus difahami bahawa Barisan Nasional juga adalah anggota gabungan coalition parti-parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab saya untuk mewujudkan suasana harmoni dan hubungan baik di antara parti-parti, sama ada parti-parti dalam Barisan Nasional, begitu juga dengan parti-parti sahabat dalam Perikatan Nasional. Dengan sedemikian, saya telah pun mencuba melaksanakan tugas-tugas saya itu to the best of my ability, sebaik-baik yang termungkin bagi diri saya. Saya juga sedar bahawa tugas Setiausaha Agong Barisan Nasional hanya boleh dilaksanakan dengan baik kalau sekiranya ada perasaan saling meyakini dan mempercayai di antara pengurusi dan Setiausaha Agong. Walaupun sememangnya wujud suasana sedemikian sebelum daripada ini, namun sejak kebelakangan ini suasana tersebut telah berubah berikutan beberapa perkara, beberapa peristiwa dan juga dasar-dasar yang menuntut saya mempertahankan prinsip dan pendirian politik saya secara tegas dan juga secara berterus terang. Ya. Antara perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, apabila saya mendapat maklum dan dapat mengesahkan satu sokongan secara hitam putih telah diberikan oleh pengurusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional yang juga dianggotai oleh Barisan Nasional. Pada saya ini adalah satu benda yang sangat berat dan sangat besar. Tetapi saya dan rakan-rakan memilih untuk tidak membangkitkan perkara ini kerana kita harap ianya tidak membawa permasalahan ataupun konflik kepada parti. Namun, saya tidak dapat menyembunyikan pendirian saya di mana saya berpandangan sokongan bertulis yang dialamatkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan menyatakan sebahagian wakil rakyat Barisan Nasional berjanji setia kepada Anwar Ibrahim dan menyokong kerajaan ini dijatuhkan. Pada saya ada satu perkara yang terlalu berat yang saya sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional, saya tidak dapat mendukung keputusan yang sedemikian. Ini adalah kerana itu perkara yang terlalu prinsip, kerana ia merupakan satu keputusan parti secara resmi di peringkat Biro Politik, Jawatan Kuasa Pengurusan, Majlis Tertinggi, malah Perhimpunan Agong UMNO. Dan bila sokongan itu diberikan tanpa pengetahuan parti, walaupun dilakukan oleh seorang pengurusi, pada saya ianya satu perkara yang saya tidak dapat menerima melaksanakan perkara tersebut. Kedua, saya mendapat berita secara sahih tempat dan tarikh percubaan dan perundingan yang melibatkan parti DAP dalam apa yang diistilahkan percubaan membentuk jajaran baru. Bukan soal sokong atau tidak sokong DAP, tetapi sebagai seorang Setiausaha Agong, saya berpegang kepada keputusan parti. Sehingga parti mengubah, maka keputusan yang ada adalah kekal. Tidak ada sebarang bentuk kerjasama ataupun percubaan membentuk kerjasama. Apa lagi, perundingan-perundingan itu yang turut melibatkan beberapa orang tidak dimaklumkan kepada parti. Jadi, pada saya, itu juga satu tindakan yang bercanggah
dengan pegangan dan pendirian saya sendiri. Yang ketiga, percubaan menggugat kestabilan kerajaan Perikatan Nasional berkali-kali. Sedangkan saya mewakili parti sebagai salah seorang daripada anggota kabinetnya. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri, tanggungjawab kita adalah sangat besar. Kita bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Kita bersumpah untuk menunaikan tanggungjawab kita bagi membawa kesejahteraan, membawa kestabilan politik, menyelesaikan masalah rakyat dan sebagainya. Dan sumpah itu pada saya adalah satu perkara yang tidak boleh dipersendakan. Namun telah menjadi pengetahuan umum berkali-kali usaha yang menggugat kestabilan kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini tidak menguntungkan rakyat. Dan ini juga bercanggah dengan peranan kita yang berada dalam kerajaan. Jadi saya berada dalam keadaan serba salah nak turut terlibat untuk menggugat kerajaan yang saya sendiri menganggotainya, ataupun untuk membuat penegasan bahawa sebarang bentuk insubordination, sabotage, ataupun sebarang usaha untuk menjatuhkan dan untuk mewujudkan ketidakstabilan adalah bercanggah dengan sumpah aku janji tanggungjawab saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ada juga yang menegur saya kerana saya dilihat kononnya mempertahankan parti-parti tertentu. Saya ingin menegaskan sebagai kita anggota dalam gabungan, kita ada etika-etika tertentu. Kalau saya tak bersependapat dengan Perdana Menteri, ada tempat dan ada caranya saya harus bersuara. Tapi bukan dengan melakukan sesuatu yang memburukkan keadaan. Apalagi kalau nak terlibat dalam usaha-usaha yang mewujudkan ketidakstabilan pada kerajaan yang kita sendiri adalah sebahagian daripadanya. Saya berpegang kuat kepada bukan saja prinsip dan juga keputusan parti, tetapi kepercayaan dalam diri saya bahawasanya politik negara ini harus berteraskan kepada politik kelompok teras, iaitu orang-orang Melayu dan umat Islam. Saya berpegang kuat kepada prinsip bahawasanya sekiranya kita gagal menyatupadukan orang Melayu dan umat Islam, maka kitalah yang dipersalahkan, yakni pemimpin-pemimpin politik. Dan saya berkuat pada satu keyakinan, selagi mana orang Melayu dan umat Islam tidak dapat bersatu, maka kestabilan tidak akan wujud. Sedangkan kestabilan itu bukan saja penting pada orang Melayu dan umat Islam, tetapi penting bagi seluruh negara kita yang terdiri daripada berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai agama. Maka saya secara konsisten dan juga saya terus berusaha mengharmonikan hubungan antara parti-parti, terutama sekali parti-parti orang Melayu dan parti-parti khususnya UMNO, PAS dan Bersatu. Saya membuat pengakuan di sini sehingga pada hari ini pun saya berpegang kepada prinsip UMNO dan PAS mestilah lebih rapat, lebih akrab. Kalau ada pun perbezaan, ada cara kita menguruskannya. Dan muafakat UMNO dan PAS seperti mana yang kita tulis dalam piagam yang saya terlibat secara langsung, termasuk drafting, sehinggalah kepada perimpunan September 14 terlibat bahawasanya muafakat nasional itu tidak boleh eksklusif. Dia mesti membawa pihak-pihak lain, parti-parti lain, agar maksud dan matlamat perpaduan itu dapat benar-benar direalisasikan. Jadi saya kuat berpegang kepada prinsip seberapa daya yang boleh satu padukanlah antara UMNO, PAS dan Bersatu. Dan oleh kerana ketiga-tiga ini sedang mendukung kerajaan, tumpukanlah perhatian kepada kerja-kerja membela rakyat, kerja-kerja menguruskan wabak, kerja-kerja untuk memberi bantuan kepada kumpulan yang memerlukan. Dan politicking yang menyebabkan antara tiga ini tidak ada satu cohesion, sebenarnya tidak membawa keuntungan pada sesiapa. Keempat,
Sebemangnya saya menzahirkan rasa resah saya terhadap keputusan yang sentiasa flip-flop sehingga ahli terkeliru. Flip-flop tentang hala mana kita nak membawa muafakat nasional. Sekali daftar, sekali tak daftar. Saya telah menyiapkan perlembagaan muafakat nasional, logonya. Kemudian bila sampai saat nak dibawa, diperintahkan pula supaya jangan daftar dan sebagainya. Tidak mengapa, itu sebagai satu proses. Tetapi pada masa yang sama, PAS juga telah turut diserang dan kita membiarkan serangan yang mungkin dianggap sebagai friendly fire, tetapi keadaan itu tidak diharmonikan. Dan ini saya berkali-kali didatangi oleh pemimpin-pemimpin PAS juga yang menyuarakan kebimbangan mereka, takut situasi itu escalate. Maka saya cuba seberapa daya merapatkan hubungan antara kedua-dua parti, sekurang-kurangnya di peringkat sekretariat, supaya penyatuan, perpaduan dan kerjasama orang Melayu dan orang Islam yang saya katakan tadi untuk memberikan kestabilan kepada politik negara, bukan hanya untuk orang Melayu dan orang Islam, tapi saya berpegang kepada konsep kalau orang Melayu dan orang Islam bersatu padu, maka kita boleh memakmurkan negara kita secara bersama untuk kepentingan rakyat daripada semua kaum. Saya juga tidak selesa dengan usaha berkali-kali bercakap tentang pembubaran parlimen. Pada pandangan saya, apabila kita membentuk kerajaan, tugas kita adalah untuk deliver kepada rakyat. Kita berempah pulas untuk nak meluluskan bajet. Sekarang bajet roll out mesti dilaksanakan. Kita sedang menyiapkan di fasa terakhir rancangan Malaysia yang ke-12. Pada fikiran saya, mewujudkan ketidakstabilan atau lagi nak mengadakan pilihan raya di saat rakyat sekarang begitu khawatir dengan penularan COVID-19 dengan angka 4 digit dan kita masih belum berjaya to flatten the curve. Ini semua sepatutnya kita tidak bercakap langsung tentang menimbulkan situasi tidak stabil dan lari fokus kita daripada menangani masalah COVID secara bersama. Tetapi kita secara berterusan mendengar usaha-usaha untuk membubarkan parlimen dan sebagainya. Yang saya berpendapat perkara itu harus ditangani di peringkat pucuk pimpinan tertinggi. Kalau dah sampai masa nak buat, buatlah. Tetapi kita kena ambil kira dulu semua faktor dan tidak boleh kita cuba menggerakkan kononnya akar umbi tanpa memberikan gambaran. Kalau buat ini berlaku. Kalau buat ini berlaku. Sebab tanggungjawab kita adalah untuk menguruskan situasi yang ada secara bersama. Maka pada saya tumpuan menguruskan masalah COVID yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan harus diberikan dukungan tanpa ada sebarang distraction ataupun mengubah prioriti yang berkenaan. Seterusnya saya juga nampak di dalam parti berbeza dengan parti-parti yang lain di mana semacam wujud ketidakharmonian dan ketertiban dalam parti yang mana serang menyerang antara satu sama lain. Saya turut terlibat beberapa kali walaupun saya tidak memberikan sebarang reaksi, tapi pimpinan saya dah beritahu kepada Presiden perkara itu harus ditangani. Mereka tertentu harus dinasihati. Jangan expect untuk saya juga ada pun orang lain membuat reaksi secara terbuka kerana itu tidak baik. Kalau ada perbezaan pendapat, ada tempat yang kita berbincang. Tetapi semacam perkara-perkara itu sengaja diadakan dan ini menyebabkan awam, publik melihat kita sebagai tidak berjaya menguruskan rumah tangga kita sendiri. Kalau kita tak boleh mengharmonikan parti kita sendiri, bolehkah rakyat percaya untuk kita mengharmonikan negara yang lebih besar, yang lebih kompleks? Dan akhir sekali, last but not least, ialah
keputusan parti no DAP, no Anwar, sokongan secara en bloc dan sebagainya masih intact sampai ke saat ini. Belum pun diubah. Tetapi kelihatan secara nyata keputusan-keputusan yang dibuat oleh parti itu tidak dihormati hatta oleh pucuk pimpinan sendiri. Ini bercanggah dengan prinsip syura dan juga orang kata tindakan berasaskan kepada konsensus resmi parti. Perkara-perkara ini saya harap malam ini ada mesyuarat majlis tertinggi. Saya telah pun semalam dan juga hari ini dihubungi dan juga berbincang dengan kawan-kawan ahli-ahli majlis tertinggi, ahli-ahli anggota kabinet dan timbalan menteri. Dan saya menganjurkan kepada kawan-kawan yang berada dalam majlis tertinggi, bincanglah perkara-perkara yang saya sebutkan ini. Kerana saya tidak lagi berpeluang untuk berada dalam majlis tertinggi, kerana saya bukan ahli majlis tertinggi, kehadiran saya atas sifat saya sebagai Setiausaha Barisan Nasional. Sebelum daripada ini, kita barangkali terlalu polite. Dalam UMNO, ramai yang tidak mahu bercakap secara berterus terang. Mungkin saya antara yang suka memilih untuk berterus terang dilihat semacam saya keseorangan. Tetapi hari ini dan semalam saya dihubungi oleh banyak kawan-kawan dalam kabinet, dalam MKT dan sebagainya yang share the same sentiments atas apa yang sedang berlaku. Maka saya berharap dan saya berdoa mereka akan memainkan peranan mereka masing-masing, kerana majlis tertinggi jugalah badan tertinggi dalam membuat satu keputusan selain daripada Perhimpunan Agung UMNO. Saya ingin menegaskan sekali lagi, saya akan kekal beristiqamah, berpegang kuat kepada segala keputusan parti serta prinsip dan asas penubuhan parti itu sendiri, iaitu menyatupadukan orang Melayu dan umat Islam serta bekerjasama dengan sahabat-sahabat semua kaum. Saya juga berpegang kuat kepada keyakinan MN, BN dan PN yang telah membentuk muafakat sebelum ini sepatutnya terus diperkokohkan. Walaupun apa yang sedang berlaku yang mewujudkan keresahan di kalangan ahli ialah penolakan kepada kelompok-kelompok yang tertentu hatta sebelum pun perundingan resmi yang dibuat, ataupun perkara-perkara yang terkait dengan soal-soal peribadi tidak harus menjadi agenda yang paling utama. Yang patut diutamakan adalah parti dan rakyat, bukan masalah individu yang boleh diuruskan secara individu. Jadi perbezaan pendirian ini dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menuntut saya untuk mengambil ketetapan untuk tidak bersekongkol dengan gerakan-gerakan yang tidak selari dengan keputusan majlis tertinggi. Dengan perbezaan prinsip ini, saya fikir adalah lebih baik saya tidak bersubahat dengan hala tuju yang Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ingin bawakan. Caranya adalah dengan saya tidak lagi menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Saya lebih bebas bertindak dan membuat pendirian politik saya mengikut hati nurani dan conscience saya di saat pendirian yang sedemikian perlu saya lakukan. Justru saya dengan penuh reda menerima pemecatan ini dan berserah kepada Allah SWT. Saya akan terus berjuang atas wadah perjuangan UMNO dan akan terus menyumbang ke arah UMNO yang bermaruah, UMNO yang berintegriti dan UMNO yang kekal memimpin penyatuan ummah dan menunjangi permuafakatan nasional. Akhir sekali yang nak saya sampaikan ialah saya menyeru kepada semua ahli-ahli UMNO untuk merapatkan saf dan menjunjung tinggi dasar dan falsafah perjuangan parti serta apa-apa yang parti putuskan. Yang kedua, kepada parti-parti sahabat Barisan Nasional,
Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, GPS, GRS, berusahalah agar tiada perpecahan di antara kita. Yang ketiga, kepada kepimpinan PAS yang sepanjang saya menjalankan tugas, saya harap mereka kekal berjiwa besar dan tidak berputus asa, berikhtiar dan mengukuhkan bersama UMNO Penyatuan Orang Melayu dan umat Islam. Walaupun saya tahu PAS banyak sekali tersinggung dan terkeliru dengan apa yang pucuk pimpinan UMNO lakukan, saya harap pemimpin PAS dapat bersabar dan meneruskan perbincangan, engagement atas matlamat. Tanpa penyatuan antara UMNO dan PAS, maka penyatuan dan perpaduan orang Melayu dan umat Islam tidak akan sempurna. Kepada sahabat-sahabat kepimpinan Parti Bersatu, saya menyeru dengan peristiwa yang berlaku ini agar mereka lebih memahami sensitiviti akar umbi UMNO. Keresahan akar umbi UMNO itu ada asasnya. Oleh kerana perpecahan itu berlaku antara UMNO dan Bersatu beberapa ketika dulu, maka terdapat sensitiviti tertentu yang saya merasakan di pihak Parti Bersatu boleh mengambil pendekatan agar kerenggangan itu dapat diperbaiki. Saya ada menghubungi Presiden Bersatu, misalnya tentang berita mencuri ahli, mengambil ahli tanpa keizinan dan sebagainya, dan saya beri pendapat secara direct kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin agar mencari jalan supaya tidak berlaku pinching of members di antara parti-parti sahabat. Dan kalau itu berlaku, maka elok juga cari jalan supaya misunderstanding sedemikian dapat diperbaiki. Pokoknya jangan kerana itu Bersatu dan UMNO berpecah belah. Kepada rakan-rakan 12 parti dalam Perikatan Nasional, saya harap mereka berusahalah agar tidak berpecah belah, agar kerajaan ini stabil, dapat menumpukan kepada agenda keselamatan rakyat dan juga kesejahteraan negara. Saya berharap kerajaan Perikatan Nasional yang mengambil alih daripada Pakatan Harapan dapat terus menunaikan tanggungjawab seperti mana yang diharapkan oleh rakyat. Terima kasih. Minta maaf panjang sikit. Tan Sri, ada dakwaan mengatakan Tan Sri, Ya. ada dakwaan mengatakan Tan Sri mungkin akan keluar, betul ke Tan Sri? Apa tu? Dakwaan mengatakan Tan Sri akan keluar daripada parti, betul ke Tan Sri? Saya akan keluar dari parti. Sebab apa nak keluar? Tak ada siapa halau saya pun. Jadi sebab pemecatan ni ataupun Oh, sebab pemecatan ini komitmen saya bertambah. Kalau sebagai Seksua Agung saya terikat dengan keputusan parti, maka kadang-kadang yang parti putus mungkin tak suka dengan pendapat saya kena ikut juga. Jadi dengan saya bebas sekarang ini, tidak menjadi Seksua Agung, saya akan dapat lebih aktif, dapat membantu parti dengan lebih lagi. Tapi saya kekal tetap istiqamah, dan rekod saya bolehlah dijadikan rujukan soal kesetiaan pada parti. sebelum ni ada teguran daripada MT ke terhadap tindakan ataupun pernyataan daripada Tan Sri? Saya tidak pernah ditegur, terutama sekali Presiden tak pernah menghubungi saya tegur apa-apa. Kerana pada pahaman saya, apa yang saya keluarkan itu semuanya adalah keputusan parti. Jadi sekarang saya ni confused. Bila saya pertahankan no DAP, no Anwar, saya pertahankan en bloc, saya pertahankan mendukung kerajaan Perikatan Nasional, dianggap macam orang salah. Tapi orang yang menyokong Anwar Ibrahim, bagi surat sokongan hitam putih, pergi senyap-senyap malam-malam berunding dengan DAP, ya tu pula tak salah. Jadi saya salah. Jadi saya agak confused sikit. Tapi tak mengapalah. Itu kita boleh selesaikan. Tan Sri saja sekarang, Tan Sri ada terima keputusan rasmi pemecatan. Saya tidak ada menerima apa-apa keputusan secara resmi. Saya baca dalam media. Seksua Agung yang baru, Tok Mat Mazlan ada teks kepada saya.
untuk menjelaskan kedudukan dia. Dia kata dia tak minta, dia tak lobby jawatan itu. Sebenarnya tak perlu pun dia jelaskan pada saya. Saya ni orang lama dalam parti, saya faham peraturan. Aku sebutlah sikit di sini, tapi saya tak nak perkara itu dibesarkan. Kalau dah pecat tu saya terima je lah. Tapi sebenarnya kalau mengikut peraturan, pecat dan lantik tak boleh dibuat oleh Presiden UMNO. Ya, dia mesti dibuat oleh pengurusi Barisan Nasional dalam mesyuarat Barisan Nasional. Tak boleh dibuat oleh Presiden UMNO dalam pertemuan dengan ketua-ketua bahagian UMNO secara peraturan. Ya, sebab dia tertulis jelas, nak lantik mesti dengan berunding dengan parti-parti yang lain. Dalam Barisan Nasional, satu parti satu vot. 3 parti lain juga berhak nak mencadangkan siapa ganti jadi Seksua Agung misalnya. Jadi dia hanya valid kalau dibuat dalam mesyuarat Barisan Nasional. 10 bulan yang lalu, Datuk Seri Nazri Aziz terpaksa dilucutkan semula daripada menjadi Seksua Agung Barisan Nasional kerana pelantikan dia dibuat oleh Presiden UMNO. Ya, walaupun kita take for granted lah Presiden UMNO tu pengurus CBN, tetapi kita kena respect kawan-kawan kita. Don't take them for granted. Walaupun mereka parti kecil, mereka punya peranan yang sama dalam perlembagaan Barisan Nasional. Jadi saya fikir, kalau boleh saya cadangkan, pecat saya sekali lagi lah. Bila mesyuarat Barisan Nasional diadakan, pecat lagi sekali. Ya. Ya. Ini 2 isu yang berbeza. Jawatan dalam kabinet adalah prerogatif Perdana Menteri. Jawatan dalam Barisan Nasional itu lantikan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Manakah UMNO tidak lagi lihat tidak menyokong Belum. Jangan tuduh UMNO tak menyokong. Dia tak menyokong beberapa individu yang bermesyuarat dengan cara berjumpa macam kita dengar itulah. Tetapi keputusan akan dibuat secara resmi dalam mesyuarat Majlis Tertinggi. Itu malam ini, dan juga mesyuarat Agong. Jadi tidak ada sebarang keputusan. Kalaupun Datuk Seri Zahid diketahui sebagai nak keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional, tapi di peringkat keputusan resmi parti tidak begitu. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya ahli Majlis Tertinggi, mereka orang-orang yang berintegriti. Mereka tidak buat keputusan mengikut kehendak Presiden semata-mata. Jadi saya menaruh kepercayaan kepada kebijaksanaan syura Majlis Tertinggi. Dan saya nak jelaskan, Majlis Tertinggi tidak membuat keputusan sedemikian setakat ini. Ya. Saya tahu semua sekali, dan surat ini saya dah semak dengan banyak pihak. Surat ini adalah tulen. Ya, dan dalam surat-surat ini antara perkara-perkara yang disebut adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang, menukar Perdana Menteri dan menjanjikan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma sebelum pada ini kita tak bincang. Majlis Tertinggi pun tak bincang. Atas dasar antara 2 mudarat, yang mana mudarat yang lebih besar kita elakkan. Tapi oleh kerana ini adalah antara perkara yang paling utama, perbezaan pendapat saya dengan pengurusi saya terpaksa berterus terang. Kalau tidak, ahli-ahli di bawah tak faham. Ahli di bawah tak tahu. Ya. Saya tidak nak spesifik kerana saya fikir kawan-kawan saya dalam Majlis Tertinggi boleh bincang perkara itu.
Ahli BN tak tahu sebab kita tidak pernah dirujuk mengenai perkara ini. MP, ahli-ahli Parlimen UMNO tidak pernah diberitahu secara resmi oleh parti nak sokong Anwar. Dan setakat ini ahli-ahli Parlimen buat penegasan berkali-kali tak mahu bekerjasama dengan DAP dan Anwar. Dan berpegang kepada keputusan resmi parti. Jadi kalau tanya berapa orang, kita tak tahu sebab ini bukan konsen parti. Ini individu yang mengambil keputusan.